Dasar baharu sistem P-hailing bakal dibentang ke Kabinet. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Ali Saidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, dasar sistem penghantaran makanan P-hailing akan dibentangkan ke Kabinet dalam waktu terdekat. Ketika ini, kertas dasar itu dalam peringkat akhir persiapan oleh Kementerian Pengangkutan. Jelas menterinya, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, penghasilan dasar untuk mendapat kerjasama beberapa agensi lain turut diberi perhatian hal kebajikan dan hak penunggang P-hailing. So kita kena tengok dari segi kesinambungan tu, kita kena tengok boleh. Perlu koordinasi antara agensi-agensi supaya tidak bercelaru dan ianya merupakan satu dasar demi kebaikan rakyat. Setakat ini, tiada cadangan untuk menubuhkan agensi khusus mengendali P-hailing. Beliau melawat Pusat Pemberian Vaksin Industri Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor. Satu PPR, satu kebun komuniti. Sasaran itu ditekankan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui dasar kebun komuniti bandar. Jelas menterinya, Datuk Zuraida Kamarudin, dasar diperkenal bagi menggalakkan masyarakat bandar mengoptimumkan penggunaan tanah dengan aktiviti berkebun. Bagi menyokong objektif dasar ini, KPKT telah menggariskan 5 teras dan 17 strategi yang diharapkan menjadi panduan pelaksanaan dasar ini. Di dalam dasar kebun komuniti bandar ini juga terkandung garis panduan kebun komuniti bandar yang dapat memudah cara pelaksanaan program pembangunan kebun komuniti selaras dengan peraturan dan prosedur pihak berkuasa tempatan yang sedang berkuasa pada masa ini. Melaluinya, rakyat akan mendapat hasil makanan segar, bebas kimia dan berkualiti untuk keperluan harian serta menjana sumber pendapatan alternatif. Beliau merasmikan Majlis Pelancaran Dasar Kebun Komuniti Bandar secara maya. Saudara, kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menjadi tumpuan pemimpin-pemimpin parti politik dan menteri-menteri Kabinet seawal pukul 8 malam tadi. Ia susulan pengumuman penarikan sokongan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Antara yang terawal tiba adalah Peguam Negara Tan Sri Idris Harun pada pukul 8.20 malam. Kemudian disusuli Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Faizal Azumo 15 minit kemudian. Selain itu, antara pemimpin yang turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran dan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Turut kelihatan beberapa menteri iaitu Datuk Razi Jidin, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Difahamkan mereka berhimpun bagi membincangkan isu politik semasa yang melanda negara hari ini. Bagaimanapun, intipati utama perbincangan tidak dapat dipastikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sedang mempertimbang cadangan untuk mengawal harga kit ujian COVID-19. Kementerian juga sedang berbincang dengan pengedar dan pengeluar untuk menurunkan harga barang berkenaan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid, maklum balas awam mendapati harga kit ujian itu agak tinggi, terutama kepada golongan berpendapatan rendah dan keluarga memiliki ramai anak. Perbincangan dilakukan dengan pengeluar dan pengedar bagi memastikan ia dijual tanpa merugikan peniaga dan membebankan rakyat. Selain itu, harga berpatutan boleh mengelak penjualan kit ujian tiruan.
Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 17,105 dengan Selangor menyumbang 5,836 kes. 195 kes kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlahnya kini 9,598. Selain itu, 30 kluster baharu dikesan hari ini. 14 daripadanya berkaitan komuniti dan 14 melibatkan tempat kerja. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. ...317 kes atau 1.9% daripada 17,105 kes hari ini adalah kategori 3, 4 dan 5. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ini berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu. Hanya 3,115 kes iaitu 18.2% daripada jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Menerusi kenyataan media, Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan kadar kebolehjangkitan atau RT berada pada 1.07. Polis Kelantan mengesahkan 17 anggotanya positif COVID-19. 84 anggota termasuk keluarga diarah menjalani proses kuarantin di rumah atau di pusat kuarantin. Jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmad, ini menyebabkan pihaknya kekurangan anggota. Susulan itu, pihaknya memohon bantuan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bagi mengatasi kekangan dalam penugasan sepanjang tempoh pandemik ini. Jadi dengan tambahan yang baru ini, kita perlu sedikit tambahan anggota selain daripada sekatan jalan raya yang sedia ada di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. InsyaAllah pasukan bantuan ini terutama daripada pasukan gerakan AM yang kita mohon di samping bantuan-bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia dan juga rela di negeri Kelantan. Lebih banyak anggota diperlukan untuk ditugaskan di kawasan Tumpat dan Kota Baru. Ini susulan kedua-dua lokaliti itu ditempatkan di bawah PKPD berkuat kuasa tengah malam ini. 3,300 OKU penglihatan dan pendengaran telah lengkap 2 dos suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB di Brickfields. Ketua Pegawai Eksekutif MAB George Thomas berkata 350 lagi bakal menerima suntikan dos kedua pada hari terakhir operasi PPV itu Jumaat ini. Mula-mula risau atau takut nak ambil vaksinasi. Tapi bila dia nampak rakan-rakan mereka ambil dan dia orang yakin, itu kita mohon balik pada CITF untuk buka balik sesi kedua atau fasa 2. Bagi golongan OKU yang belum mendapatkan suntikan vaksin, mereka boleh mendapatkannya di PPV Aziata Arena, Bukit Jalil. Kira-kira 1,840 penduduk Felda Sungai Pancing Selatan dan Perumahan Awam Kos Rendah PAKR Pancing, Kuantan, Pahang menerima vaksin COVID-19 bermula hari ini. Ia menerusi usaha Markas Angkatan Bersama melalui Civil Military Corporation dalam usaha mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Satu kenyataan media memaklumkan program kelolaan Markas Angkatan Bersama MAB berlangsung sehingga 5 Ogos bertempat di Dewan Semai Bakti Felda Sungai Pancing Selatan. Program yang menyasarkan pemberian vaksin kepada 600 orang penduduk setiap hari turut dibantu JKKK Felda Sungai Pancing Selatan dan JKK PAKR Pancing. Penjawat awam digalakkan untuk berwakaf melalui potongan gaji. Ia boleh dibuat secara bulanan menerusi Yayasan Wakaf Malaysia atau Majlis Agama Islam Negeri.
wakaf secara berkala juga boleh dilaksanakan melalui potongan cukai. Sehingga 25 hari bulan Julai 2021, seramai 6,616 penjawat awam telah berwakaf melalui potongan gaji, di mana sehingga kini potongan aktif hanya melibatkan 2,075 penjawat awam sahaja. Jumlah ini adalah rendah jika dibandingkan dengan jumlah penjawat awam yang seramai 1.6 juta orang. Justru, saya berharap agar lebih ramai penjawat awam akan terlibat sama di dalam ibadah wakaf secara tunai ini. Beliau merasmikan persidangan wakaf Breakfast Talk secara maya. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mengesyorkan individu terjejas akibat COVID-19 memulakan perniagaan secara kolektif melalui penubuhan koperasi. Ia susulan pindaan Akta Koperasi pada 1 April lalu yang membenarkan 20 individu berbanding 50 individu sebelumnya. Pindaan tersebut memberi peluang kepada anggotanya mengumpul modal bagi memulakan perniagaan. Ahli-ahli koperasi yang terkesan, kemudian bukan saja dari segi jangkaan, mungkin keuntungan tak ada ni, dividen dah tentulah tak dapat. Dan juga ini banyak ahli-ahli koperasi, sama ada ahli keluarga mereka yang terpaksa tiada pekerjaan, terpaksa berhenti dan sebagainya. Jadi harapan kita supaya dapat dipulihkan segera, supaya koperasi juga dapat menjalankan aktiviti perniagaan. Gerakan koperasi digesa membantu ahli yang terjejas selain berperanan membantu komuniti yang terkesan daripada segi sosioekonomi. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT melantik pengerusi baru Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Affandi Raja Muhammad Noor hari ini. Beliau menggantikan Jeneral Bersara Datuk Seri Diraja Muhammad Zahidi Zainuddin yang berkhidmat sebagai pengerusi LTAT sejak Ogos 2018. Dalam satu kenyataan, Ketua Eksekutif LTAT, Datuk Ahmad Nazim Rahman berkata dengan pengalaman dan kepimpinan ketenteraan, Jeneral Tan Sri Raja Affandi diyakini dapat memacu LTAT menjadi sebuah dana persaraan yang mampan dan berdaya saing. Beliau berpengalaman luas dalam bidang kepimpinan ketenteraan dan diplomasi ketika menjawat jawatan Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia dan Panglima Medan Tentera Darat. Sebelum menerajui ATM sebagai Panglima Angkatan Tentera, beliau telah dilantik sebagai Panglima Tentera Darat yang ke-25 pada tahun 2013. LTAT turut melahirkan ucapan berterima kasih kepada mantan pengerusi atas khidmat bakti sepanjang menerajui LTAT. Sukan kita mulakan dengan perkembangan aksi Liga Malaysia 2021. Ketika ini, Johor Darul Takzim JDT kekal berada di tangga teratas Liga Super selepas menewaskan Melaka United FC 1-0 dalam saingan yang berakhir lewat malam tadi. Berikut keputusan penuh Liga Super dan Liga Premier pada 3 Ogos 2021. Pasukan berbasikal profesional negara Terengganu Cycling Team TSG kini kembali memberi fokus pada misi podium seterusnya. Terkini TSG cukup selesa untuk berada di kedudukan tangga teratas jelajah Asia dengan kutipan 850 mata sekaligus berjaya mencipta jurang besar dengan pesaing rapat Vinyo Astana Motors di tangga kedua dengan kutipan mata sebanyak 204 mata.
Menurut pengurus pasukan TSG, Wan Muhammad Nazri Wan Ahmad, persediaan pasukan kali ini lebih mencabar susulan situasi semasa pandemik COVID-19. Untuk risk di musim COVID ini memang sangat-sangat mencabarlah daripada pasukan sendiri, iaitu dari segi latihan, dari segi persiapan untuk keluar negara, iaitu memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa lah. So itu antara cabaran. Pada awal musim lalu, TSG berjaya membuat kejutan melalui podium pertama mereka dalam perlumbaan Grand Prix Manavgat di Turki, di mana pelumba Harif Saleh turut dinobatkan selaku pelumba tanah air pertama muncul juara di pentas siri jelajah Eropah. Sementara itu, sekumpulan atlet terdiri daripada 2 penerjun Nur Dabita Sabri, Wendy Ng Yan Yi dan 2 atlet pelayaran Khairul Nizam Muhammad Effendi serta Nur Shazrin Muhammad Latif selamat pulang ke tanah air pada pukul 5.45 petang tadi. Kepulangan mereka disambut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Kamal. Bagi Wan Ahmad Faisal, kesemua atlet tersebut tetap dianggap sebagai juara di hati rakyat Malaysia kerana telah mempamerkan aksi terbaik di pentas Olimpik 2020. Turut sama menyambut kepulangan atlet tersebut Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nur Abdul Rahim dan Timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara Suhardi Alias. Esok, terjun berbasikal akan menjadi aksi tumpuan kem Malaysia pada kempen Olimpik 2020. Berikut jadual penuh melibatkan atlet negara di Tokyo. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuh SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nur Alis Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.